Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fizah Ahmad, Nur Jannah, Zahrah Suhadi, Nur Alis, Faridah Ibrahim, Suryani Muhammad Isa, Rokiah Yusuf, Lukman Hakim, adik dah muncul, kakak Chloe adik pula, Rosa Gunting, Hasnah Arsyad, Wan Nazira Zakaria, Salamah Ibnu Salah. Betul saya sebut? Analiza Khaizirza, Ruby Zamad Zain, Ina Salina, Maryam Husin, Nur Azizan Baharudin, Ku Arjuna, Suhaila binti Madrus, Ratu Stas thank you, Ku Zarina, Ku Ahmad, Ruhayah Kayat, Fatimah Muhammad, Ida Zakaria, Hairiah Haji Ismail, Kamaliyah Tok Wan, Halijah Lijah, Siti Aisyah Ali Husin, terima kasih Ruhayah Kayat 100 tas, Siti Atikah Tukimin, Anita Saleh, Rumini, Emma Yunus, Nurmala E Halim, Yani Sarah Aisyah Zamtun Tad, alhamdulillah terima kasih. Faiza Ahmad 100 tas, Ayoja Ojaai, Nurliza Mukhtar, Nuria Hasan, Linda Rahim, Jasidah Ahmad 50 stars thank you. Syahaya Ma'arif, sehat ke? Norizah Abdurrahman, Zainah Buyung, Maslizah Bagiran, Rosnaini Adnan, Raja Aisyah, Raja Ibrahim, Latifah Mat Syarif, Rumini, ada baca, Nur Lidiana, Sarimah Sadri, Nurhani Saharun, Nora Johan, Syamsul Abdullah, Nur Aini Jamal, Kamaliyah Tu'wan, alhamdulillah, Siti Suhaila Yahya 100 stars thank you, Zaitun Mat Tahi, Junainah Ismail, Nazirah Muhammad, Syahani Syarif, Emma Mustafa thank you hadiahnya untuk jemaah umrah, Allah ganda-gandakan rezeki barakah amin. Cik Nazana Zainal, Rosnani Samsudin, Rosa Gunting, Hajah Sapia, Fitriah Abu Hasan, Kasmah Muhammad, Ila Aziz, Ila gitu, Rozayah Razali, Haslina Abdul Majid 300 tas, Masya Allah thank you. Rafiah Ismayadi, Azimah Ishak, Suhaida Nurdin, Siti Zabida, Kifli Zul, Fatin Hanani, Mazni Ahmad, Fauziah Khairudin, Hani Suzi Buang, Siti Nuraisyah, Kaslina Kasim, Maziah Yunus, Syida Muhammad, Acana, Lasiah Tugimah, Aisyah Nur, Maryam Ishak, Siti Anisah Masnur. Udahlah ya. Kat somput dan menyebut semua nama. Baiklah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Cuba khabar ke saya. Julida Amu, kita menghitung hari untuk berpelukan. InsyaAllah redanya Allah bersama kita. Muka surat berapa hari ni? Betul ke saya tulis muka surat 33? Betul rasanya. Tetapi betul ke kita sampai di mana? Perenggan mana? Perenggan semasa, perenggan perenggan cuba kita ingat-ingat, perenggan kita sempurna, perenggan tidakkah kita iri? Yang mana satu? Muka suratnya yang mana satu? Ceteka. Rasa macam belum baca, tapi saya lipat dekat tempat ni. Tetapi apabila dirasa bersama tidak ada yang menolong, itu ucapan kita. Rasa macam tak baca lagi page ni. Muka surat 33 tak baca langsung kan? Tolonglah jawab. Apa Hanisa Syafi'i ni tanya Tuan Zulkifli, Tuan Zul, apa dia tanya tu? Masya Allah. Nursiah Ishak, tolong. Page 33 kena baca daripada atas ke macam mana ni? Lupa lah saya.
Betul Rusmilah Badarussamin muka surat 33, tapi atas sekali ke ataupun saya belum baca rasanya kan atas sekali tu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji atfatay ya khairatal alami ya uhailal judi wal karami. Okey, apa tu? Betul dari atas kan, Rahimah Muhammad Yusof. Betul, terima kasih Julia Subuh, Fitriah Hassan, terima kasih semua. Okey, harap-harapnya AV clear. Thank you Rohani Jaafar. Baik, kita nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Memulakan minggu baru lagi. Setelah bercuti hari Malaysia pada Jumaat, sambung cuti Sabtu Ahad. Macam ada yang sangkut jam dahsyat petang semalam. Yang penting semuanya selamat. Yang sakit kita doakan kesembuhan. Sahabat-sahabat, dengan ini saya suka untuk membuat pengumuman. Yang buat order buku, tempah buku-buku Ustazah Zai termasuk Fasabrun Jamil bermula Khamis lepas. Sebab Khamis lepas postage untuk minggu lepas telah selesai. Siapa yang order buku selepas daripada Khamis lepas sampailah minggu ini, postage anda pastinya terpaksa ditangguhkan seketika. Tak lama, ditangguhkan seminggu lah. Minggu ni tim pos akan berehat. Wallahu alam, kita tak tahu di mana mereka mendapat. Ada setakat ini 2 orang daripada mereka telah positif COVID. Tapi insya-Allah Allah bagi sembuh, Allah bagi sihat. Mereka ni orang-orang kuat Ustazah. Banyak khidmatnya, masya-Allah kan. Kita pun tak sangka di mana mereka mendapat. InsyaAllah setakat ini mereka sihat walafiat. Tidaklah bergejala yang teruk. Cuma kuarantin, rehat di rumah. Jadi Ustazah tak bagi untuk keluar daripada rumah. Dan itulah pun bukan Ustazah je. Ni bukan Dr. Muzayyanah ni. Jadi mereka sendiri dah jaga diri mereka. Pasti Allah akan jaga mereka. Dan khidmatnya untuk agama Allah melalui kerja-kerja dakwah Ustazah Zai terlalu banyak. Pasti ada rahmat Allah mencurah-curah untuk mereka. Dan kita bantu mereka dengan doa. Moga Allah sembuhkan. Siapa saja yang sakit Allah sembuhkan. Khususnya sahabat tim khidmat Ustazah Zai. Mudah-mudahan dapat bantu lagi kerja-kerja pengeposan. Anda masih boleh order buku melalui nombor yang Ustazah pinkan di bawah itu. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedikit delay lah pengeposan buku tu. InsyaAllah disambung pada minggu hadapan. Tolong ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang sakit Allah sembuhkan. Semoga yang dalam permusafiran seperti suamiku Ustaz Azwan yang dalam kapal kembang. Kapal kembang naik belon ke airport Jeddah. Bergerak malam tadi seoranglah sebab terpaksa terbang lebih awal berbanding jemaah. Atas sebab yang Ustazah dah ceritakan sebelum ini. Dan doakan besok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rosmila Badarussamin, Ustaz yang fly. Ustazah tak fly pun. Ustazah berjalan-jalan sahaja. Doakan semuanya berjalan lancar insya-Allah berkat majlis ilmu ini. Baik. Tahniah anda yang istiqamah,
yang tak pernah jemu-jemu kan menanti majlis ilmu walaupun tengah buat apa pun, moga semua urusan anda dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung. Hasil daripada Fasabrun Jamil yang minggu lepas, kita dapat mengawal diri kita sentiasa sangka baik. Sentiasa sangka baik. Insya-Allah Naziha Suzi ayahandanya dah 3 hari dirawat di HSR apa ni? HSR ni hospital mana? Moga Allah bagi kesembuhan, resahnya, risaunya seorang anak kepada ibu ayahnya yang sakit. Gantikan dengan doa. Itu yang saya pesan kepada sahabat-sahabat khidmat. Ini mungkin cara Allah nak bagi rehat dalam zikrullah. Jadi sangka baik, insya-Allah yang positif COVID bila dengan positif minda, insya-Allah COVID-nya menjadi negatif. Amin, sama-sama kita doakan. Baik. Semasa kita sedang berada dalam situasi paling sukar, kita mampu menjadi orang yang bermanfaat dengan membantu orang lain meringankan beban kesusahan mereka. Bukankah dengan begitu kita juga akan mudah meringankan beban hidup sendiri? Ya Allah, saya percaya dengan sahabat-sahabat khidmat. Ustazah selalu kata, Masya Allah, cuba niatkan setiap kebaikan yang kita buat. Itu adalah nawaitu kita demi ummah kerana Allah, demi umat Nabi SAW ni. Kerana Allah suka apa yang aku buat ni, maka aku teruskan ya Allah. Okay? Gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik masa yang aku korbankan. Kadang-kadang kudrat kita yang, yelah mak-mak budak semua sahabat, urusan rumah lagi, nak bantu kerja-kerja khidmat lagi, subhanallah. Jadi Allah mudahkan semua urusan mereka. Allah bagi sihat walafiat insya-Allah. Kita doakan. Subhanallah. Kemudian saya selalu sebut kan, dalam pada sakit sekarang ni, zaman yang Allah ajarkan kita, subhanallah, adalah walaupun kita berada di atas pembaringan, handphone berada di hujung jari kita, mungkin kita boleh menulis yang baik-baik di status Facebook kita. Mungkin kita boleh transfer barang RM10 kepada orang yang memerlukan. Masya Allah, macam-macam cara. Mungkin kita boleh mendengar ayat-ayat Quran daripada video-video sound apa yang indah-indah dalam kita punya handphone ni. Banyak sahabat-sahabat, bahkan mungkin ada kawan kita yang sedang berduka, kita hantar word-word yang indah untuk dia, yang menyejukkan kalbunya. Masya Allah, ini semua niatkan untuk kita membantu orang lain. Maka benarlah kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Manusia yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tak kiralah saat kita kaya raya atau miskin, saat kita muda atau tua, saat kita sihat atau sakit. Sakit nak manfaat macam mana lagi Ustazah? Tu macam Ustazah cakap tadi, hujung jari sahaja. Masya Allah. Tetapi apabila giliran saya susah, pahal kita tengah susah nak tolong orang pula Ustazah. Kan banyak yang menempelak macam ni. Bila kita kata tak apa kak, niatkan kebaikan yang akak buat ni untuk jadikan akak lebih baik. Sakit akak makin baik. Kan akhlak akak makin baik. Alah Ustazah, saat kita susah, kita sibuk nak tolong orang. Saat kita susah, siapa nak tolong kita? Gitu kadang-kadang. Tu rasa nak lepuk je sahabat-sahabat. Baru je muqaddimah dah lepuk kan. Tetapi apabila giliran saya susah, apabila saya memerlukan, tidak ada yang nak menolong. Tak ada siapa nak tolong. Kan tak ada siapa pun nak tolong macam tu kan. Itu ucapan kita, sahabat-sahabat. Sebaiknya ucapkanlah, akan selalu ada yang mampu menolong kita ketika dalam titik paling rendah, ketika dalam titik paling rapuh. Siapa? Allah. Orang kan selalu, bila saya cakap orang cakap kat Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah, asyik kita je nak jaga hati orang. Hati kita ni siapa nak jaga? Amboi soalan dekat Ustazah pun. Ustazah kata apa, dekat ulang sekali lagi. Asyik kita je jaga hati orang, siapa nak jaga hati kita? Lah, hatimu, mu jagalah sendiri. Apa yang payahnya? Amboi sedapnya Ustazah cakap, bila tang kita, Ustazah suruh jaga hati orang.
Bila kita tanya ustazah, siapa nak jaga hati kita? Ustazah kata kita. Itu masalah kita yang sibuk nak menerima, tak sibuk nak memberi. Indah hidup ini apabila kita menjadi tangan yang di atas, al-yadul uliya, tangan yang di atas, khair. Jauh lebih baik min daripada al-yadus sufla, daripada tangan yang berada di bawah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tahu dalam hidup ni kita pasti beroleh bahagia yang kita cari apabila kita sibuk memberi, bukan setengah menanti apa yang orang nak beri. Sibuk menanti apa orang nak beri. Faiza thank you 100 stars. Masya Allah sahabat-sahabat. Yelah ustazah, asyik kita je nak jaga hati orang. Siapa nak jaga hati kita? La ilaha illallah. Asyik kita je jaga hati orang. Ketika anda jaga hati orang, anda dipandang Allah sebagai orang yang memberi. Memberi apa? Walau dijahati oleh orang lain, anda tetap menjaga hatinya untuk kebaikan. Maunya tidak. Kalau dia tak pandai jaga hati kita, kita pun tak pandai jaga hati dia. Ingat boleh sweet muit dalam rumah tangga, memang hidup le. Kan? Yang seorang jadi api, yang seorang lagi api neraka terus. Astaghfirullahalazim gitu. Sebab tu orang tua-tua dulu gaduh-gaduh juga. Baling kuali, baling sudip juga. Tapi bila mak mentua datang, kan, sorok kuali bawah bawah dapur. Sorok sudip bawah katil. Pasal apa? Mak mentua datang tak tahu pun laki bini ni tengah bergaduh anak menantu ni. Tak tahu sahabat. Yang penting mak aku, ayah aku hidup tenang. Tak tahu walaupun mak dulu-dulu macam boleh baca riak mukanya. Tapi mereka, abang macam ada masalah anak menantu kita tu kan. Moga Allah mudahkan. Tak adalah pula mak mentua dia pergi viral kan. Muka moncong menantu zaman sekarang. Viral pula, tag orang tu, tag orang ni. Akhirnya jadi gaduh. Menantu telefon, mak masuk Facebook, muka saya tengah com tadi pasal apa? Maknya pun pada main Facebook sahabat. Kan, semuanya jadi makin berantakan habis. Akhirnya tak manfaat apa, tak bahagia, makin menderita jiwa. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Jadi kalau orang kata, apabila tiba giliran saya susah, apabila saya memerlukan, saya ni sibuk tolong orang ustazah. Tapi bila saya memerlukan, tak ada siapa menolong. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan, Kak Mazni Ahmad pun orang lama, tak pernah baling kuali lagi lah ustazah, dia kata. Tapi Kak Mazni orang sekarang nak ajak mak ayahnya makan. Tapi Masya Allah, duduk kat depan laki bini, mak ayah duduk kat belakang. Moncong seorang pandang steering. Yelah nak bawa kereta kan, seorang pandang luar je. Nampak pula tak lalat. Seorang pandang luar je. Tak bercakap langsung setengah jam nak pergi tempat makan. Mak ayah pun dah tahu gaduh lah ni. Sebab kalau tak gaduh, petang tadi dapat apa? Open table dek suami dia. Sayang macam tu kan. Bahagialah isterinya. Malam tu nak ajak mak ayah keluar, kemain lagi kan. Alah, hai main cucuk-cucuk, main geletik-geletik. Seronok mak ayah tengok kat belakang. Gurau sokmo-sokmo. Bahagialah tu. Tapi bila tengah com muka tu, hempas pintu. Hempas pintu. Kalau semua laki bini, laki keluar kereta hempas pintu, bini keluar kereta hempas pintu, anak-anak duduk belakang keluar kereta merajuk hempas pintu. Eloklah hangpa tak lama lagi jadi orang kaya. Pakai kereta jenis kereta sport yang tak ada pintu tu. Kan orang tanya, kayanya kereta tak ada pintu. Macam kereta Piramli zaman dulu-dulu, kereta orang kaya tu tak ada pintu sahabat-sahabat. Ingatkan orang kaya beli kereta mewah, rupa-rupanya dok, tercabut semua pintu kereta. Duk marah sangat dekat orang. Bila marah kat orang tak tahu pasal apa, hentak pintu, tercabut pintu semua kan. Allah ya Karim kan. Jadi kita nak sebut macam mana, mak ayah boleh baca, boleh rasa. Sebab tu sorok sembunyikan. Kan kita tak nak bergaduh lama-lama. Kita tak nak sahabat-sahabat dirahmati Allah sampai kita merajuk, harapkan dipujuk. Siapa nak pujuk saya ustazah? Kalau dia merajuk, kita beria pujuk. Pujuk diri sendirilah. Kita tunggu dia pujuk sahabat-sahabat. Aduh,
Kita kata macam koyak ada hati ni. Kita pujuklah diri kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Kita sebut macam mana? Itu ucapan kita. Siapa nak tolong kita? Kita tak rasa ke sahabat-sahabat? Allah sentiasa ada bersama kita. Katalah tahzan, kata innallaha ma'ana. Tapi tak boleh nak apply dalam kehidupan kita. Cakapkan main lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Kemain lagi, la tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Ikutlah tahzan sampai 413 hari. Sampai khatam kitab. Lepas tu masih lagi kan, tak rasa Allah berada di sisi kita. Habis tu nak bagi berapa hari? 4013 hari baru boleh melekat sungguh-sungguh. Allah bersama kita. Allah bersama kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan pernah kata tak ada siapa pun nak tolong saya, Ustazah. Allah kak, saya bukan cerita pasal Allah, Ustazah, saya cerita pasal manusia. Jawab lagi, okeylah kak, saya balik dulu ya. Lepas tu kan, Ustazah tak nak minum dulu. Sakit telinga lah kak. Panggil kita datang nak minta nasihat. Bila kita nasihat, Allah, Ustazah ni Allah. Akak tengah cakap pasal suami akak ni. Aduh, kena stepek akak pula yang kena. Balik kan. Ustazah kalau nak balik macam gitu, Ustazah bagi je alasan. Ni bukan soal penipuan soal kerimasan. Kak minta maaf, Ustaz telefon ni. Ada orang datang rumah, saya balik dulu ya kak. Macam gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Dia minta nasihat. Kadang-kadang orang datang jumpa kita ni, tapi benda yang kita cakap tu memang dah betul dah. Allah cakap Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Tapi kita tak nak percaya. Kan sahabat-sahabat, akan ada yang selalu menolong kita. Ketika dalam titik paling rendah, ketika dalam titik yang paling rapuh, siapa yang bersama kita? Allah. Betul Hanisa Syafi'i, lepuk je orang macam tu. Gitu. Cuba kita ingat-ingat kembali masa-masa sukar itu. Tentu ada seseorang yang berpengaruh dalam hidup kita yang membawa kita keluar dari situ. Allah jua yang berperanan paling besar dalam semua itu. Sahabat, setelah kita melepasi beberapa ujian, biasa tak mulut kita, Ustazah tahu dah Ustazah, saya balik kampung baru minta Huiz bawa saya ke ladang kelapa sawit gelap gelita, tak ada lampu jalan ni Ustazah. Ustazah bayangkan sorang-sorang, tiba-tiba kereta saya pancit dekat tempat yang tak ada orang lalu lalang, tak ada satu bangunan pun. Tuh dia dalam gelap gelita tu. Takutnya saya Ustazah sorang-sorang, handphone pula tak ada line. Tapi Ustazah elok saya nak keluar kereta, hati berdebar jantung ni, nampak cahaya dah sampai kereta orang daripada sana. Saya dah takut dah, ya Allah ni penjahat ke apa. Astaghfirullahalazim, tak baik aku sangka buruk ni. Orang tu datang kat kereta saya, tolong saya tukarkan tayar. Dalam sekejapan lancarnya buat. Masya Allah, rupa-rupanya Ustazah dia dah memang biasa tolong orang buat kerja macam tu. Sekejap je, saya nak bagi duit, tak nak kak, Allah hantarkan saya untuk tolong akak. Tempat ni bahaya kak, akak cepat-cepat balik. Dia tunggu saya sampai kereta saya hilang daripada pandangan. Ini kisah benar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang hantar? Takkanlah kalau kita fikir logik akal pun, alah dah memang kebetulan orang tu lalu kat situ. Masih lagi tak nak mengaku mana ada dalam hidup ni sebagai kebetulan. Allah yang gerakkan dia untuk lalu kat situ. Allah yang matchkan time dia lalu tu sama dengan kejadian yang berlaku ke atas kita. Allah yang datangkan bala tenteranya berbentuk apa pun untuk tolong kita. Jangan pernah bila belajar bab macam ni, alah masa saya susah hari tu tak ada pun toeng, tiba-tiba Allah muncul depan saya. Kau dah ingat kenapa? Faham ke tidak ilmu tauhid ni? Mengaji ke tidak? Macam mana mantapkan akidah kita? Apa yang ustaz-ustazah hang ajar masa kecil-kecil dulu? Bolehkah kita melihat Allah? Ada ke peluang kita melihat Allah, berjumpa dengan Allah dekat dalam dunia ni? Cannot. Garang ustazah pagi ni. So kita terus sahabat-sahabat dirahmati Allah mengharapkan pertemuan dengan Allah di dalam syurga. Tetapi Allah tak pernah tidur. Allah tak pernah buta, Allah tak pernah tuli. Bahkan belum dilafaz kat lisan, Allah dah tahu dah apa ada dalam hati kita. Maka Allah tahu, matchkan
Jalan daripada sana gelap gelita, datang orang yang baik pula. Masya Allah, siapa yang tolong kita tu? Allah yang hantarkan. Maka banyak kejadian-kejadian dalam hidup ni. Ustazah tahu tak, saya hari tu berlaku sekian-sekian, tiba-tiba ya Allah nasib baik. Yang kita tahu dia sebut nasib baik je. Nasib baik lah Ustazah, ada orang tu nasib baik lah Ustazah. Kenapa nasib baik? Alhamdulillah Allah yang datangkan sahabat-sahabat. Kalau fikir balik macam tak logik je. Tak logik. Allah ya Karim. Anda baca tak di Facebook saya? Saya baru jumpa Facebook seorang doktor. Katanya jiran Kak Marianti Yusof. Kak, saya nak jumpa dia. InsyaAllah doktor yang hebat. Kan balik daripada cuti daripada Turki, dengan Turkish Airlines, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupa-rupanya hati ni nak merungut jugalah sebab dapat tempat paling belakang sekali. Tapi orang yang hatinya positif, bersangka baik dengan Allah, dia pandang hikmah. Mungkin ada sebab kot aku nak honeymoon duduk belakang sekali ni dengan bini aku holiday kan. Duduk belakang sekali. Kita kalau dapat duduk belakang sekali, kalau Ustazah bawa jemaah umrah pun, mana pakcik sekian tu tak nampak pun. Oh, dia duduk dekat ekor yang duduk tang ekor, duduk belakang sekali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita baca cerita dalam tu, barulah saya tahu sahabat, rupanya dia seorang doktor. Penat ni, holiday kat Turki ni banyak kena berjalan. Penat dia fikir, penerbangan ni aku nak tidur lah. Duduk belakang lagi senang aku nak tidur. Tak ada siapa kacau aku. Tu dia nak mencari hikmah. Tak ada. Pasal apa saya duduk belakang? Pramugari mai sini pindahkan saya duduk kat depan. Saya nak duduk dekat business class. Amboi, tiba. Kau bayar ekonomi, kau nak pindah duduk business class. Memang hidup lah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau nak jadi rezeki, Ustazah pernah berlaku. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba nama kena panggil. Ayo, wanted ke ni? Nama ustaz dengan ustazah kena panggil. Lepas tu pramugari kata, Puan punya seat kita upgrade ke business class. What? Aku tak bayar apa pun. Nak upgrade pasal apa? Kena ceramah dengan pramugari. Anggaplah ini rezeki daripada Allah, Puan. Dia tengok muka ustazah dah macam tenuk kot, terkejut kan. Lepas tu nak pergi mana? Bukan nak pergi Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak pergi Paris you. Kan Ustazah cerita, Ustazah pernah bertazkirah dekat kedutaan Paris. Orang yang bawa Ustazah pergi Paris tu, kan, orang yang bawa Ustazah pergi Paris tu sama-sama seat ekonomi, kan. Tetapi mereka yang bawa Ustazah ni semua duduk seat ekonomi. Mana Ustazah tak ada? Tak, tadi orang tu panggil saya dengan Ustaz. Dia upgrade business ke business class. Bukan business class, you first class. Masya Allah, tabarakallah. Terkejut. Lepas tu tanya banyak kali. Dah dihidang makanan, ada sate semua dalam kapal terbang. Kau ada? Dapat minum teh tarik, nak lagi? Tanya kat ustaz macam tu, teh tarik nak lagi? Nak. Tersandar macam duduk atas katil, bahagia je. Terasa seperti orang kaya di dalam syurga. Masya Allah sahabat. Terkejut I. Sebab tak sangka dapat dah lah orang pergi bayarkan. Kan tak apa Ustazah, kita nak bawa Ustazah sekian-sekian. Lepas tu kita nak bawa lah suami kita sekali. Tapi tak adalah Ustazah, tolong bayarkan suami saya sekali. Kalau tak bayarkan suami saya tak nak pergi. Kau dah kenapa? Banyak cekadak nak ambil kesempatan. Orang dah sponsor kau seorang tu, cukup-cukup lah. Cuma kita hin-hin kan. Hin-hin. Saya kalau musafir jauh-jauh ni, saya lagi suka kalau Ustaz Azwan ada. Boleh ke nak bawa? Boleh Ustazah. Tapi dia tak cakap, tak apa Ustazah, Ustaz Azwan pun saya sponsor. Tak ada kan. So Ustazah Zai lah kena sponsor Ustaz Azwan. Kan Ustaz Azwan kata, tak apalah yang abang tak payah nak beli tiket mahal-mahal. Bang, ni semua rezeki Allah. Rezeki Allah. Daripada 2 tiket, kita beli 1 tiket je. Kan rezeki Ustaz Azwan kan. Kau asam sungguh kadang-kadang sahabat. Kalau anak murid sayang tu sponsor abang sekali, tak apa, abang pergi. Tak payah nak ambil-ambil kesempatan. Subhanallah. Kalau Allah nak bagi rezeki sekejap je, Masya Allah kan. Yang kita dah macam orang kaya sungguh ni. Kita dah macam duduk dalam syurga ni. Kan sahabat-sahabat. Masa tu tahun berapa ya? Sebelum Ustazah ada Al-Fawaz, lama lagi lah. Kan masa tu tak berapa nak sibuk sangat sahabat-sahabat. Tapi ustaz yang paling syoknya, daripada Paris tu, dia bawa kami pergi Manchester.
Manchester, ustaz ni dah lah gila dengan Manchester kan bila tengok bola ni. Lepas tu bawa masuk dekat dalam stadium dia, bawa masuk dekat tempat nak beli-beli cendera hati dia. Dah macam kera kepanasan dah ni. Kan bang, sabar bang. Ya Allah yang apa dah lama dah nak tengok ni, apa dah lama dah. Kan kita pula, alah lamanya lah diorang ni duduk kat dalam ni, bosannya aku. Lepas tu sangka baik lagi. Kau kan hari tu dah dapat nikmat, kau siap boleh ceramah depan orang-orang Melayu dekat kedutaan Paris tu. Relax je lah, raikan je lah lelaki hang tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, rezeki Allah ni, Allah di luar jangka. Kita kadang-kadang fikir, mana datang semua ni ya Allah? Wallahi, semuanya daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Kita tak pernah jangka dan tak pernah mimpi sahabat. Termasuklah 18 orang tajaan umrah yang bakal terbang besok. Seorang daripadanya yang Raja Syamri masukkan dalam page dia tu, Cik Long orang Terengganu tu, semalam dia datang. Rupanya sebab dia dah pergi rumah anak dia dekat KL ni untuk ready ke KLIA. Jadi semalam dia datang taklimat akhir dekat surau rumah Ustazah. Ni ke Cik Long yang saya tengok dalam Facebook hari tu. Yalah Ustazah, ya Allah, sopannya terujanya muka mereka sahabat. Sebab macam mimpi kan, selama ni mereka hanya berdoa, berusaha juga, tapi menabung tabungnya bocor. Menabung tabungnya bocor. Bukan bocor membazir-bazir, memang keperluan dalam hidup mereka yang susah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Okey, kita teruskan. Cuba kita ingat-ingat kembali masa-masa sukar itu. Tentu ada seseorang yang berpengaruh dalam hidup kita yang membawa kita keluar dari situ. Allah jua yang berperanan paling besar dalam semua itu. Ya, memang ada orang mai tolong tukar tayar yang pancit tu. Memang ada orang upgradekan saya punya ke business class ni. Memang ada orang tolong itu begitu begini. Tapi siapa yang gerakkan hati mereka? Siapa yang secara random mereka pilih seat ekonomi tu? Mereka bukan tahu Ustazah tak lalat ni Ustazah ke apa. Mereka bukan tahu. Tiba-tiba mereka, kenapa saya terpilih? Tungok ngik Ustazah Zai ketika itu. Tanya lagi, tapi kenapa kita orang yang dapat kat sini? Kenapa kawan saya tu tak dapat? Kita rasa bersalah. Kan kita rasa bersalah. Tak puan, sebab kawan puan tu datang sekeluarga. Puan kan berdua je, seat kosong ni 2. So kami tengoklah mana yang suami isteri. So nampak puan datang dengan suami, kita panggillah nama puan dengan suami. Kita pula rasa bersalah. Kita balik, awaklah pergi duduk kat depan. Saya segan lah. Kan akak yang bawa saya nak pergi sana, tiba-tiba saya pula dapat, Ustazah tu rezeki Ustazah duduk-duduk. Kalau saya duduk kat sana, anak-anak saya macam mana kat sini? Oh gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi Allahu Akbar, rezekinya Allah. Kita sempurna, kita cerdas, kita teguh, kita pasti mampu keluar dari dan jadi seorang pemenang, bukan sang kecundang. Bukan. Ingat ni Alfiah Berkah punya part dia tulis apa? Kita sempurna, kita cerdas, kita teguh, kita pasti mampu keluar dan jadi seorang pemenang, bukan sang kecundang. Ya Rab. Siapakah yang mampu? Siapa tu? Halimah Muhammad Ismail. Betul. Niat je sayangku Halimah. Niat je. Yang paling takjub dengan mereka ni semua ahlul masjid dan surau. Sebab tu saya kata orang yang dekat dengan masjid, insya-Allah jiwanya takkan sakit. Orang yang dekat dengan surau dapat rezeki yang kita tak pernah sangka, bahkan termelampau. Pantun 2 kerat lah pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapakah yang mampu meyakinkan kita sekiranya bukan diri kita sendiri? Siapakah yang mampu membuatkan kita bangkit sekiranya bukan kita sendiri yang bangun berdiri? Sampai bilakah kita mahu berputus asa? Allah ya Karim, semoga semua kita dianugerahi kesempurnaan akal untuk berfikir macam ni. Aku nak nangis sampai bila? Aku nak terduduk kat sini sampai bila? Kenapa aku tak nak bangkit? Masya Allah sahabat, ketika Ustazah di Tasik Kebun Baru ni, ada seorang makcik ni, seorang ibu yang excited nak masuk asrama satu malam. Menantu, cucu semua hantar. Ni hantar Wan masuk asrama ke? Wan kita nak duduk asrama. Lepas tu, Ustazah, cik ada kencing mani, darah tinggi, cik ada sakit jantung. Bolehkah cik nak join program ni atas cik?
Kita ni hidup kalau kita rasa kuat, kita yakin kita boleh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Ya ke saya nyanyi je? Kan? Tiba-tiba gegar Vaganza. Kenapa saya nampak dekat Facebook ada orang cakap-cakap pasal gegar Vaganza? Apa tu? Saya tak buka TV, sahabat. Memanglah tahu itu rancangan TV, tapi macam ada orang bercakap-cakap tu. Kan apa pula isu ni, apa pula kes ni, tak dapat dia nak menolongnya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Ustazah sejak dengan TV Al-Hijrah tak rasa ketinggalan pun dengan apa-apa isu. Sebab macam semalam contoh kan, viral pasal video seorang ustazah yang meninggal dunia tengah mengaji tu. Mereka akan sharekan link tu. Ustazah, tajuk kita hari Ahad ni berkisarkan tentang topik yang viral baru ni. Nanti kadang-kadang adalah isu dia suruh kita bahas. Ustazah pun, lain macam je korang bagi tajuk ni. Ni pasal apa ni? Ada sesuatu yang Ustazah tak tahu ke? Ada Ustazah, nanti kami sharekan link. Oh ni pasal bapak buat perangai tak senonoh pada anak dia. Oh ni pasal ada pendakwah selebriti sekian-sekian. Kadang kita tak terbaca semua tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi mereka sharekan link untuk kita bahas secara ilmiah, untuk kita bahagi pendapat, meredakan ketegangan yang berlaku dalam masyarakat ni kadang-kadang. Jadi Ustazah tak risaulah kalau tertinggal benda-benda yang tak sepatutnya kan. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak letak diri kita berada pada tempat yang betul, tempat yang Allah redha pada kita. Jadi sampai bilakah kita nak berputus asa? Tak ada sempat pun. Jadi makcik tu datang ke Tasik Kebun, Allah takdirkan selepas kami solat tasbih, fardu subuh, dia nak keluar, dia terjatuh. Makcik yang paling berhati-hati ni, berjalan dengan tongkat, terjatuh depan surau dengan saiz tubuh yang besar. Teringat Ustazah akan mak mertua Ustazah dulu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saiz badan macam tu kami dah faham sangat. Kalau dia jatuh duduk, jangan angkat. Dia akan tahu macam mana nak alignment diri dia sendiri ni untuk dia bangkit. Dah jangan tarik tangan mak. Jangan angkat mak, nanti mak. Macam tu. Tak apa Zai, biar mak duduk setengah jam. Tak apa, yang penting mak bangkit sendiri. Saya tak payah bangunkan mak. Macam tu kan sahabat-sahabat. Sebab dia tengah mengumpul kekuatan untuk dirinya sendiri. Bukan orang muda macam kita, tulang masih elok sahabat, jatuh tak boleh bangkit dah. So kena ada semangat. Jadi makcik ni macam tak yakin nak bangun. Kan kita usaha macam-macam lah. Sempatlah dalam makcik tu duduk terjelepuk dekat atas lantai tu Ustazah. Cik, macam mana pun kami nak tolong Cik. Kalau Cik tak tolong diri sendiri, Cik takkan boleh bangkit daripada sini. Takkan boleh. Sungguh sahabat, sebab dia memang akhirnya bila dibawa ke klinik, soheh dia punya pangkal lengan ni ada crack lah kan. Semoga Allah bagi kesembuhan, Allah bagi kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kita tanya diri kita sendiri, sampai bilakah kita mahu berputus asa? Sampai bila nak terjelepuk duduk kat tanah tu, tengok dia sendiri tak nak bangun, kita bangunkan. Kita bantu dengan macam mana cara supaya tidak makin mencederakan, memudaratkan dia. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang hari ni hari jadinya? Siti Aminah ke? Sanahil wah ya jamil, sanahil wah ya jamil. Allah bagi kebaikan pada hari lahirnya yang sambut hari ini. Tidakkah kita iri kepada mereka yang sedang menyaksikan alam? Tidakkah kita mahu membanggakan orang-orang di sekeliling kita? Tidakkah kita mempunyai keinginan membantu orang-orang di sekitar kita? Tidakkah kita mempunyai niat mahu menggapai semua yang selama ini kita cita-citakan? Apakah kita sangka mewujudkan semua itu semudah membalikkan telapak tangan? Allah ya Karim. Kita duk rasa susahnya nak bangkit, susahnya nak sangka baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya atas kita. Sekiranya usaha kita sampai di sini, mungkin kita perlu rehat sejenak. Namun, kita belum sepenuhnya gagal selagi kita masih mahu mencuba. Masih mahu bangkit, masih mahu berusaha dan masih percaya Allah ada dan tidak meninggalkan kita. Selagi mana kita yakin Allah
Allah Fauziah Khairuddin, Sana Hilwa. Allah bagi kebaikan dunia akhirat. Makin takwa kepada Allah, makin bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Okey, ramai rupanya birthday hari ni. Okey, masih percaya Allah ada dan tidak meninggalkan diri kita. Ini selamat. Macam mana kita dah tertanah. Katanya Buya Hamka, kalau dah tertanah tu dah rebah tau, dah tak boleh nak bangkit dah. Okey, tapi jangan pernah berputus asa kerana Allah sentiasa ada. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak mati, Allah tak sakit, Allah tak rasa sempit. Kita je yang sedang sempit. Kita berpautlah kepada Allah yang nikmatnya maha luas. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Thomas Alva Edison. Oh, dah mula dah kan. Ingat lagi dulu mula-mula belajar Latahzan kan. Nak sebut nama mereka ni Ustazah tersyashul tergeliat-geliat lidah. Maka adalah kawan-kawan kita yang tukang tolong. Kita dah lama tak nampak nama Kak Yasmin Yaakob kan. Sebab Kak Yasmin Yaakob antara orang yang selalu membetulkan saya punya makhraj salah sebut nama pok-pok saudara kita kan dalam kitab Latahzan. So kat sini pertama kali pula jumpa nama Thomas Alva Edison. Tak pilah kalau salah sebut kan. Berapa kalikah dia bangkit daripada kegagalan? Berapa kalikah dia melakukan percubaan? Ribuan kali dia melakukan percubaan yang berbeza sehingga akhirnya dia menemukan mentol lampu. Tu dia. Nak buat mentol lampu yang sekarang kita main tekan switch saja tu, permulaannya siapa sahabat-sahabat? Mesti ada yang menciptakan. Allah ya Karim. Apabila kita menyerah kerana berasa dikecewakan akibat gagal 1, 2, 3 kali, apakah kita akan memilih tombang begitu saja? Tidakkah mahu mencubanya lagi? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba dan cuba, entah berapa kali uji kaji. Cuba tanya kepada pakar-pakar pencipta itu dan ini. Adakah sekali cipta terus toeng jadi? Tak ada. Tanpa putus asa. Mereka cuba lagi, memperbaiki lagi. Syaratnya kita nak mencuba. Sahabat-sahabat, seorang Muslim tidak sepatutnya memiliki sikap putus asa. Kerana itu sama sahaja dengan tidak mensyukuri anugerah yang Allah berikan. Atau kufur nikmat. Ada pelbagai peluang dan kesempatan apabila kita benar-benar celik melihatnya. Pastinya akan ada peluang pada setiap insan yang mahu berusaha. Pasti ada peluang kepada setiap insan yang mahu berusaha. Yang mahu berusaha. Kan Ustazah selalu cakap, usaha tu bahagian kita. Hasil kerjanya Allah. Jangan ambil kerja Allah nanti kita tak bahagia. Terus je buat kerja kita, yakni usaha. Kalaupun tak berhasil usaha kita tu, kita tetap dapat pahala. Dah dapat pahala buat apa Ustazah? Saya nak hasilnya. Itulah hang. Tak sabar. Kat dunia tak dapat, kat sana pahala ni bernilai sebagai tiket utama ke syurga Allah. Okey? Hanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, mungkin kita tidak begitu peka ataupun belum menyedarinya. Kita mampu mengembangkan semua potensi yang ada melalui perkara-perkara yang Allah anugerahkan dan ciptakan untuk kita. Terlalu banyak yang Allah anugerahkan pada kita, tapi kita belum cukup bersyukur. Sikit sangat syukurnya kita kepada Allah. Nikmat Allah begitu dahsyat sehingga mungkin kita tidak menyedarinya. Kita tak sedar betapa banyaknya nikmat Allah. Mana ada nikmat Ustazah, Tuhan kereta tu dah lapuk sampai tak boleh nak berjalan dah. Tu je yang kita nampak. Ataupun mungkin sudah sedar namun tidak mensyukurinya. Inilah beberapa ciri kedahsyatan yang Allah berikan secara percuma kepada kita. Bahkan sehebat mana pun teknologi, tidak ada seorang pun ilmuwan yang mampu menciptakan manusia sama seperti ciptaan Allah yang dikurniakan sistem dan mekanisme luar biasa. Makna hebat mana seorang pakar di dunia ini takkan mampu menciptakan seorang manusia. Allahu Akbar. Agus Niar Tanjung Johari drive sendiri ke van sekolah tu? Subhanallah. Pengusaha van sekolah jatuh bangun. Semoga terus bangkit berusaha insya-Allah.
Berikut adalah hasil penelitian tubuh manusia oleh para ilmuwan. Menggigil tubuh baca ni sahabat. Ini maksud tulisan di atas tadi. Sebenarnya nikmat Allah terlalu banyak. Tapi kita lalui, kita jalani, kita pakai nikmat Allah ni tanpa kita sedar. Macam mana kita nak sedar? Sebab kita tak nampak toeng kereta mewah depan mata. Toeng rumah besar. Tak, kita tak nampak. Kita nampak itu je lah nikmat. Sebenarnya, satu, jantung kita berdenyut 103,689 kali per 24 jam. Anda bayangkan, kat hospital swasta, kalau nak pastikan jantung orang berdenyut balik, berapa puluh ribu kena bayar. Bayangkan, hanya semata-mata nak dapatkan tong oksigen tu, berapa ratus kena bayar. Macam tu kita faham. Allah bagi jantung kita berdenyut, tengok berapa banyak, ratus ribu kali dalam 24 jam. Free of charge. Masya Allah. Tapi kita tak terfikir sebab duduk kat dalam. Yang penting aku bernafas. Tak fikir dah siapa yang bagi tarik lepas nafas ni. Tak nampak Allah dah. Sebab saat engkau bernafas, engkau bermaksiat kepada Allah. Sedangkan di setiap helaan nafas tu kita disuruh bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Itu baru jantung punya kerja. Darah melakukan maraton sejauh, ni saya tak tahu baca. Saya nak tergelak tadi sahabat. Aku nak baca macam mana ni? 270-369-792 km per 24 jam. Ya, aku tak reti nak baca sebab aku tak pernah dapat angka juta-juta. Tak pernah nak baca. Anda bacalah sendiri kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Darah melakukan maraton sejauh 270-369-792 km per 24 jam. Tengok kalau dah tak berfungsi lagi buah pinggang kita sahabat. Macam mana orang terbaring. Ke ayah gaus kita kuatnya Masya Allah. Terbaring dekat mesin dialisis. Hanya untuk bagi peredaran darah tu lancar. Berjalan. Kok rupanya berapa kilometer. Ini bukan Ustazah saya tulis. Pakar-pakarnya, ahlinya. Ketiga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita bernafas sebanyak 23,040 kali selama 24 jam. Tu dia bernafas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keempat, tubuh kita berisi udara sebanyak 483 meter persegi. Ya Allah Tuhan. Kan maziah abu 270,369,792. Tu dia pandai maziah abu. Saya tak pandai nak sebut angka yang juta-juta ni. Kan? Ketak sikit sahabat. Kelima, tubuh kita berisi 3.5 tubuh kita berisi 1.5 kilogram makanan. Yang kita duk kata kita tak ada makanan, ni je ke lauknya. Dalam tubuh kita tertampung 1.5 kg makanan. Keenam, tubuh kita berisi 3.5 kilogram minuman. 7, manusia menggunakan sebanyak 25,000 perkataan per hari. Allah. 8, aktiviti kita sehari semalam menggerakkan 750 otot. 9, sel otak manusia yang terus bekerja sebanyak 7. Ni 7 apa? 7 juta lah kan? Ayuh, sahabat dirahmati Allah. Kita kan kalau baca ni betul Wani Yahya hanya mampu sebut Ya Allah. Banyaknya nikmat yang kalau kena bayar ni mampu pitam semua kita sahabat. Bayangkan setiap 1 kilometer darah kau berjalan kau kena bayar banyak ni. Hujung bulan keluar bil. Bayangkan setiap helaan nafas engkau, setiap perkataan yang Allah pinjamkan untuk engkau. Hujung, ini bil apa ni yang? Ini bil kita bernafas bang. Ini bil apa ni bang? Ini bil otot-otot kita bergerak selama 24 jam darab 30 bulan yang tu dia maai banyaknya bil bang. Sekarang kita baru dapat bil elektrik asyik naik, hujan aja yang turun pun kita nak pitam. Ini kan lagi bil otot, bil sel otak manusia, bil jantung yang mengepam sendiri. Bukan semula jadi, Allah yang jadikan dia. Masya Allah, kenapa kita tak nampak sahabat-sahabat?
Sebab kita menjadi manusia yang tak bersyukur. Ya Rab, jadi masih adakah alasan untuk kita berputus asa? Kita mungkin hanya tak dapat. Saya sedih Ustazah, saya kecewa. Saya hantar anak saya tuition, cikgu tu, cikgu ni. Tapi saya sedih dia tak dapat 10A. 10E dia hadiah kat saya. Adakah patut? Memanglah kecewa. Tapi kalau kita pandang ada juga aku anak bagi 10E. Ada anak orang langsung tak nak pergi sekolah. Ada. Ada orang langsung tak beranak. Ada. Pandanglah sahabat-sahabat. Ikutkan kecewa kita, putus asa kita, memang kita tak boleh bangkit dah. Betul Cik Rodia Sharif, takkan mampu nak bayar. Sedangkan kita dapat lihat sendiri betapa Allah Maha Baik. Allah Maha Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan begitu sayang pada hamba-Nya. Semua itu adalah anugerah dan nikmat yang kita dapat rasakan dan manfaatkan secara percuma. Percuma ya Munira, bil tak datang dekat Ganu. Percuma. Ya Zainul Abdul Rahman, takkan terbayar. Lantas alasan apakah yang mampu membuat kita berputus asa dengan mudah? Sedangkan Allah memberikan semua perkara yang kita perlukan. Allah beri semua yang kita perlukan. Kita kalau tak ada rumah besar, kita tak mati sahabat. Tapi kalau tak ada denyutan jantung, kita mati. Kita kalau tak ada kereta mewah sahabat, kita masih boleh berjalan kaki. Jangan kita tak ada otot-otot yang berfungsi. Kita tak boleh berjalan kaki sama sekali. Nak pergi bilik air pun tak mampu. Tapi kita kalau tak ada rumah besar, tak ada kereta mewah, kita rasa kerdilnya diri. Walaupun sebenarnya gemuk gedempol. Sekian. Sedar atau tidak sedar, kita banyak melakukan aktiviti dan semua itu menggunakan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Semuanya tidak akan bergerak dan bekerja tanpa izin daripadanya. Sekarang, apakah yang kita akan lakukan selepas mengetahui perkara ini? Hui, terkedu kita kan dapat list tadi tu yang dikaji oleh pakar-pakarnya sahabat. Kita tak ada masa nak kira, okey, denyutan jantung yang ke 500,000 kali. Tak adanya kita nak kira. Tetap diam ataupun mula bergerak. Itulah kita sahabat. Fikir. Hang buat keputusan atas diri hang sendiri. Aku nak terus duduk menangis macam ni berhari-hari sampai buta mata Kasim Selamat, ataupun aku nak terus bangkit. Iya, kalau aku termenung 18 hari aku tak mati dalam tempoh 18 hari ni. Kalau hari ke-8 aku mati dek kerana aku melayan sedih ni, aku mati dalam apa? Dalam keadaan bersedih. Syaitan cukup suka sahabat. Sebab tu bila kita bersedih, kita berputus asa, syaitan berlumba-lumba. Lubang untuk dia masuk kepada kita ni makin besar. Sebab peluang saat kita bersedih, peluang saat kita menyalah-nyalahkan Allah, peluang saat kita berputus asa, ini kesukaan syaitan. Bagi syaitan terpelanting. Dia ni walaupun tengah sedih macam gini pula. Puan Sri Diah. Kan sahabat-sahabat, siapa tak kenal nama ini? Penulis hebat. Kan sahabat-sahabat, baru kematian suami. Kalau anda baca Facebook dia, kisah-kisah positif. Sampai orang duk tanya, puan kami datang ni, kami nak bagi sokongan, bagi puan kuat. Ni puan pula nasihat kat kami. Kan insya-Allah. Saya pun bersahabat dengan beliau, berazam juga nak pergi ziarah beliau, sahabat sebab beliau dalam iddah kan. Tapi sangat positif. Sebab apa nak sedih lama-lama? Kita tahu sahabat, semua kita akan mati. Sekarang saya ditinggalkan. Suami meninggalkan. Ada orang meninggalkan. Ketika dia ditinggalkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Rab, bayangkan otot-otot kita tidak bergerak. Bagaimanakah kita dapat beraktiviti dengan mudah? Bagaimanakah sekiranya sel otak manusia tidak bekerja? Adakah kita dapat berfikir? Allah memudahkan segalanya. Allah penuhkan semua keperluan kita bahkan tanpa kita minta. Ya Allah, aku nak request 800,000 kali denyutan jantung hari ini. Ya Allah, bagi tambah sikit jadi 900,000. Kita pun tak tahu untuk kita hidup sesempurna ini berapa kali jantung kita berdenyut. Allah Maha mengatur. Allah Maha tahu sahabat-sahabat. Orang tua ototnya bekerja bagaimana. Sebab kalau bagi otot kuat ke orang tua, pergi karaoke lagi, masuk kilauan emas lagi, joget lagi atas gegar Vaganza. Sekian.
seharusnya kita malu. Bukan banyak mengeluh kepadanya. Seharusnya kita perlu banyak-banyak bersyukur, bukan hanya merungut. Katanya Allah, surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Kan? Macam mana lidah kita boleh bergerak yang tanpa tulang, otot-otot kita berfungsi dengan baik, darah kita yang mengalir lancar, otak-otak selnya berjuta, sahabat Allah ya karim. Betul lah ayat Allah ni, nescaya engkau takkan mampu terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak mampu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bicara Ustazah Zai akan saya sambung besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudah sahabat. Saya mohon doa daripada sahabat. Saya sedang nak bersiap-siap ke penjara Kajang. Penjara Kajang. Ya, saya ada program di sana. Masya Allah, pertama kali dalam 20 tahun kerja dakwah saya. Sungguh saya teruja. Wallahi bukan niat nak mengajar sebab saya bukan orang terpelajar, tapi saya nak belajar daripada mereka. Saya tahu penjara dunia ini sementara. Terkadang ada yang masuk ke dalamnya bukan kerana salah dia, tapi dianiaya. Terkadang kita tahu bahawa inilah bukti bahawa dunia ini biasa saja berlaku ketidakadilan. Kerana kita akan berjumpa dengan hakim yang maha adil. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat yakin walaupun kaki saya belum berpijak ke sana, saya yakin saya akan dapat banyak pelajaran. Dan saya akan sharekan dengan anda sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar kita memandang dunia ini ibarat penjara tu, tak boleh ni, tak boleh. Sebab inilah sepatutnya orang beriman. Tapi kalau kita rasa semua, aku ada duit kot, suka hati aku lah nak buat maksiat itu. Aku ada harta kot, aku ada tahta kot. Tunggu apa yang Allah akan sampaikan kepada kamu. Mungkin di dunia kamu mendapat istidraj. Allah biarkan kamu dalam gelumang dosa. Allah tak hukum pun kamu. Bahkan kamu mudah-mudah sumbat orang lain dalam penjara. Kamu tunggu di akhirat Allah yang penjara kepada segala penjara. Jadi Ustazah nak belajar sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa sebenarnya di balik jeriji besi itu. Doakan moga kebaikan, moga Allah Subhanahu wa taala bantu gerakkan hati, buka hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Janganlah tanya ada live ke tidak. Subhanallah sahabat-sahabat. Memang hidup le, sedangkan nak masuk ke dalamnya tu pun Masya Allah sangat ketat. Tapi saya boleh share apa-apa yang boleh share. Semua benda ada etika, semua benda sahabat-sahabat dirahmati Allah ada peraturan. Mana yang boleh benar di sisi Allah dan Rasulnya, sahabat-sahabat betul melalui undang-undang negara kita, Ustazah tak takut pun untuk berkongsi. Tapi kalau memang ni demi keselamatan, yang ni kita tak boleh kongsi, Ustazah faham, sangat faham. Okey, tapi yang pasti boleh kita raikan segala jenis ilmu. Macam Ustazah jumpa mokcik-mokcik, Ustazah tak pernah sebut nama mereka siapa pun, tapi menjadi pelajaran pada sahabat-sahabat kan. Ustazah dapat pengalaman yang hari ni memang Ustazah tak boleh share secara live. Semua benda kau nak live kan. Apa guna duduk dalam penjara? Baik bagi semua penghuni penjara tu handphone seorang satu, boleh berasap penjara mereka tu, main WhatsApp dia tiap hari kan. Jadi Ustazah akan sharekan insya-Allah. Bukan mesti hari ni saya masuk penjara, besok saya cerita pasal penjara dah. Kalau anda follow kuliah setiap hari, walaupun Ustazah sangat sibuk, Ustazah nak jumpa anda setiap hari, tolonglah sahabat-sahabat istiqamah. Okay? Bukan Ustazah nak cakap apalah, tapi memang nak kena cakap. Kan? Kalau kita dah bagi ruang untuk setiap hari, kenapa kita main lari-lari? Orang yang follow setiap hari, dia dah dapat dah rasa dia. Dia dah dapat dah nikmat dia. Dah tak payah sibuk dah nak kacau orang tu, kacau orang ni. Aku ada cara nak pujuk hati aku sendiri. Wallahi itu yang Ustazah Zai rasa. Kenapa Ustazah jadi ketagih baca Latahzan, Fasabrun Jamil hari-hari. Setiap hari kot Ustazah. Siapa yang bayar Ustazah? Sibuk nak tahu.
Jawapannya saya nak, kerana saya sedang menasihat diri saya sendiri melalui lisan kalam para ulama. Saya bukan ulama, sahabat. Ulau dalam semak adalah. Jadi saya baca kitab ni di hadapan anda untuk kita sama-sama belajar. Untuk kita rasa dinasihat oleh Quran, oleh hadis, oleh para alim ulama kita. Kenapa kita mesti skip sana, skip sini? Ustazah cakap senang lah, saya ni nak uruskan pampers anak lagi. Bukan nak suruh live. Tapi hari-hari kita boleh ulang siar. Bukan mesti dengan ustazah, tapi hari-hari mesti dengar ilmu. Faham? Anda sendiri akan dapat rasa. Wallahu alam, saya sayang anda semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.